Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid hari ini? Okey, hari ini kita akan belajar bersama Cikgu Syida daripada Sekolah Kebahasaan Jitera 2, Sains tahun 4, Unit 7 iaitu tenaga, sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Sebelum tu kita lihat standard kandungan 7.2, sumber tenaga boleh dibaharui dan sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Standard pembelajaran ialah 7.21 menjelaskan dengan contoh sumber tenaga boleh dibaharui dan tenaga tidak boleh dibaharui melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. 7.2.2 menjana idea kepentingan penggunaan sumber tenaga secara berhemah. Sebelum kita teruskan pelajaran hari ini, mari kita cuba teka siapa saya. Di sini ada pantun 4 kerat. Okey, bunyinya seperti ini. Pergi berkelah di Bukit Jeneri, pergi bersama-sama Cik Umi. Terbit di siang hari, sungguh berseri tanpa ia gelaplah bumi. Siapakah saya? Cuba anak-anak bagi jawapan yang tepat. Siapakah saya tanpa ia gelaplah bumi? Apa dia? Okey, jawapannya adalah matahari. Okey, sumber tenaga terbahagi kepada dua, iaitu sumber tenaga boleh dibaharui dan sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Jadi kita lihat sumber tenaga boleh dibaharui ialah sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Maksudnya sumber tenaga tersebut tidak akan habis apabila kita gunakan. Sumber tenaga tidak boleh dibaharui pula ialah sumber tenaga yang terhad dan tidak boleh dijana semula dan akan habis suatu hari nanti. Okey, kita lihat sumber tenaga boleh dibaharui. Contoh seperti matahari, iaitu sumber yang utama. Kedua, ombak, air, angin dan biojisim. Ia adalah secara semula jadi dan kita dapat secara percuma. Bagi biojisim ialah terdiri daripada bahan buangan daripada haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Manakala sumber tenaga tidak boleh dibaharui terdiri pada dua, iaitu bahan nuklear, iaitu bahan utamanya adalah uranium, dan bahan api fosil terdiri pada arang batu, gas asli dan juga petroleum. Okey, kepentingan menggunakan tenaga secara berhemah adalah untuk memastikan sumber tenaga tidak kehabisan, iaitu setengah sumber tenaga tidak boleh dibaharui dan sumber tenaga tidak akan mencukupi untuk masa hadapan. Jadi untuk kita nak memastikan supaya tidak kehabisan, maka kita perlulah menggunakan tenaga alternatif seperti tenaga suria. Seperti gambar tersebut adalah menggunakan panel suria. Kepentingan seterusnya adalah untuk mengurangkan pencemaran. Jadi penggunaan sumber tenaga yang tidak efisien akan menyebabkan pencemaran udara dan air. Jadi kita menggunakan secara tidak berhemah, jadi mencemarkan udara dan air. Contohnya kita perlulah menggunakan pengangkutan awam ataupun berkongsi kereta untuk memastikan mengurangkan pencemaran. Seterusnya adalah untuk menjimatkan kos. Tenaga yang digunakan untuk menghasilkan barangan pengguna adalah amat mahal. Jadi perlulah kita gunakan peralatan yang kurang menggunakan tenaga seperti peti sejuk, barang-barang peralatan elektrik lain yang mempunyai tanda penggunaan penjimatan tenaga seperti gambar rajah tersebut. Selain itu, untuk mengelakkan pembaziran. Pembaziran tenaga akan menyebabkan kehabisan sumber tenaga.
suatu hari nanti sumber tenaga akan kehabisan, terutamanya tenaga yang tidak dapat diperbaharui. Jadi kita perlulah tutup peralatan elektrik apabila tidak digunakan. Akhir sekali adalah kita imbas kembali apa yang kita belajar hari ini berkaitan dengan sumber tenaga terbahagi kepada dua, iaitu sumber tenaga boleh dibaharui dan sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Sumber tenaga boleh dibaharui iaitu matahari, ombak, air, angin dan juga biojisim. Manakala sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui ialah bahan api fosil dan juga bahan nuklear dan seterusnya adalah gas asli. Dan yang terakhir adalah kepentingan penggunaan tenaga secara berhemah. Jadi untuk memastikan sumber tenaga tidak kehabisan dan untuk mengurangkan pencemaran, seterusnya untuk mengelakkan pembaziran dan akhir sekali untuk menjimatkan kos. Sekian, selamat belajar.